أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Assalamualaikum, welcome back to my channel. So hari ni dah hari Rabu guys. Semalam Acap dah keluar video pasal Genting Highland. It's not about Acap typo dekat tajuk ke tidak. Nah, Acap nak beritahu, memang saja Acap letak gantung Highland. Memang sebab benda tu tergantung. Sebab korang sendiri pun tergantung kan. Sebab dekat ujung komen tu korang boleh perasan apa benda yang tergantung. Gitu. Korang kena tengok cerita tu, and korang akan nampak kat mana yang tergantung. Okay guys, kita tak nak panjang cerita, tak nak cerita benda-benda yang tergantung ni. So, untuk hari ni Acap nak list down lagi. Sebab macam Acap cakap, minggu ni minggu vacation semua orang. Acap nak list down kan kat korang 4 hotel paling keras sekali dekat Malaysia. Ada cerita-cerita dia yang tersendirilah. And yang terakhir ni Acap akan cakap, yang keempat tu nanti Acap akan cerita pasal tingkat 21 semalam. Korang ada perasan tak kat video semalam? Dah tengok tak video semalam? Kalau belum, takutkan korang keliru. Baik korang pergi tengok dulu video semalam. Alright, so korang yang mana baru masuk, Acap ucap selamat datang. Jangan lupa tekan like and share, subscribe dan juga hit bell notification. So kita tak nak bebe-bebe panjang, kita teruskan pergi ke intro. Let's roll it. Guys, sebelum kita nak mula ni, Acap nak beritahu korang yang kita sekarang dah aktifkan Super Chat. Super Chat ni apa? Super Chat ni sama jugalah. Kalau korang main kat Facebook, dia bagi star dekat streamer, dekat Bigo, dekat TikTok. Dia bagi hadiah dekat dia punya content creator. Sama juga Super Chat ni punya function. Kalau korang nak bagi donation ataupun hadiah kepada Acap, korang boleh klik dekat bawah tu kan. Korang nampak dekat premier tu kan, tengah chat tu kan, kat tepi tu ada simbol duit. Korang klik and korang boleh bagilah apa-apa je lah yang korang nak bagi, serendah RM3. Tak ada masalah. Acap hargai semua. Acap cakap terima kasih kat korang dulu. Okay, thank you. Harap dengan apa yang korang sumbangkan ni, kita boleh naik taraf apa yang kita kurang sekarang. Okay, so untuk yang pertama, Acap nak clarify juga kali ni. Sebab benda ni melibatkan orang, kita kena clarify banyak benda. Kita nak beritahu kalau mungkin cerita Acap ni dia update oleh blog-blog seram lama, ataupun research Acap ni bukan yang terkini. Might be dah 3 ataupun 4 tahun, atau mungkin sekarang hotel tu dah baik pulih, ataupun dah sembuhkan, ataupun dah clearkan apa-apa gangguan ni. So mungkin benda ni just knowledge benda yang pernah jadi dulu. Okay, hotel yang pertama yang Acap maksudkan di antara 4 hotel paling keras kat Malaysia ni adalah Hotel Mandarin Pacific Kuala Lumpur. Terletak di Jalan Sultan di tengah-tengah Kuala Lumpur. Hotel tu kalau korang nak tahu, dia ada 144 bilik dan dibahagikan kepada 3 lah. Dia ada standard, dia ada deluxe dan juga superior. So kalau korang nak pergi sana nak check in, dia akan tanya korang lah nak bilik yang mana. Standard biasalah kan. Kita tak payah kerja hotel pun kita tahu saiz-saiz bilik yang kalau kita nak melancong, memang kita kena ada knowledge tu. Okay, ada satu cerita lama dekat blog seram ni, dan juga pelbagai lagi lah research ataupun pengalaman penduduk ataupun tetamu dekat situ, ada bagi tahu bahawa dulu tak clear bila dia punya tahun, tapi pernah ada peristiwa yang menakutkan ataupun seram yang berlaku dekat hotel ni. Iaitu satu cerita di mana ada seorang warga emas, warga tua, yang telah pun dikatakan mengalami serangan jantung dan meninggal dunia di salah satu bilik yang berada di Hotel Mandarin Pacific Kuala Lumpur tu. Dan pada waktu tu, kebanyakan ataupun staff hotel tu tak sedar atas kematian si tua tersebut, dan mayat dia telah pun orang kata membusuk dekat dalam bilik hotel tu sebab dia dah meninggal beberapa hari. Dan ketika dijumpai, bau busuk tu memang dah sangat-sangat melentong lah orang kata. Sampai tingkat bawah pun dah bau, bilik sebelah pun dah bau, dan mewujudkan rasa tak selesa pengunjung ataupun pelancong pada waktu tersebut. And starting from tu, dia terdapat pelbagai lah kisah-kisah misteri yang telah pun berlaku berdasarkan kisah tersebut. Acap bagi korang satu bayangan. Korang check in kat hotel ni, korang masuk bilik korang, korang gantung kunci, korang tengok perabot dia dah disusun gitu gini kan. Okey, korang tidur malam tu, bangun pagi besok, tiba-tiba
contoh kat ujung katil kau tu ada kerusi kan. Kau bangun pagi besok, kerusi tu dah dekat pintu. Padahal kau check in seorang ni. Siapa yang ngalih benda tu? Ada yang cakap juga, kalau kau stay dekat hotel ni, lepas je tengah malam 12, 1, 2 ataupun 3 pagi, bila kau tengah lena tidur banyaknya, kau akan terdengar satu bunyi yang aneh dan dia pun boleh mengejutkan kau dan kau akan check out serta-merta. Bunyi apa tu? Bunyi ketukan pintu yang sangat-sangat misteri. Bunyi ketukan pintu seolah-olah orang sedang meronta minta tolong. Kita tak tahu benda tu berkait mungkin dengan pakcik yang meninggal tu kan. Sebelum dia meninggal mungkin dia ketuk-ketuk pintu minta tolong tapi orang tak dengar. Kita tak tahu kan benda tu. Tapi itulah dia, tentang apa yang berlaku ataupun apa yang misteri yang berlaku dekat Hotel Pacific ni. Okey. And kebanyakan daripada diorang punya tetamu ni kan, diorang tak bertahan lama kebanyakannya. Diorang memang kejap je. Diorang akan masuk, check in, diganggu, terus belah. And starting daripada itu, pihak management hotel tersebut telah pun ambil keputusan untuk tutup bilik tersebut daripada dihuni ataupun ditempahlah oleh tetamu-tetamu yang lain. And sampai hari ini tak silap acap, bilik tu masih lagi dikunci dan nombor bilik tu juga telah pun dirahsiakan oleh pihak management. Sampai hari ini pun kita tak tahu bilik yang mana, tapi ada satu bilik ni memang sangat-sangat misteri. Mula-mula acap baca pasal benda ni, I thought it's a random bilik. Tidak. Rupanya towards the end bila acap dah baca, baru acap faham yang ada satu bilik ni sahaja. Kalau kau tak nasib kau tak baik, bukan nasib tak baik lah, nasib kau baik, kau masuklah bilik tu, kau check in bilik tu, dan malam nanti kena kacau lah. Sebab itu merupakan bilik di mana pakcik tersebut menghembuskan nafas dia yang terakhir sebelum dia berpindah alam. So itulah dia hotel yang pertama, Hotel Pacific Mandarin ke Mandarin Pacific. Dah hilang dah tadi kertas acap. So itulah dia. Kejap. Lupa nak update satu lagi point. Dia ada satu lagi point yang seram. Dia berkaitan dengan lift dekat Hotel Mandarin Pacific ni. Okey. Menurut para tetamu, beberapa orang tetamu, acap baru baca sini, beberapa orang tetamu, lift diorang ni pernah bawa beberapa tetamu ni sampai ke basement. Pelik tak? Tak pelik kan? Mana ada hotel yang tak ada basement. Tapi hakikatnya hotel ni tak pernah ada basement. Aku tak tahulah dalam lift dia ni memang ada ke tidak. G, sebab kalau kat sini ditulis ada kisah mistik di hotel, iaitu lantai ataupun tingkat basement yang sebenarnya tidak wujud, tetapi ada beberapa orang tetamu yang turun dari lift dan dibawa ke lantai basement tersebut. Kau bayangkan, kau tahu hotel tu tak ada basement, tiba-tiba kau sampai basement. Maknanya kau lepak kat mana? Bawah tanah. Kan? Bawah tanah tak apalah, jangan atas langit. Terjumpa kerajaan yang tak patut nanti. So jom kita pergi nombor 2. Ini serius, kita pergi nombor 2. Yang kedua ni, kita tak nak pergi jauh-jauh. Orang Port Dickson ada tak sini orang Port Dickson? Kalau ada komen kat bawah, kita nak pergi ke Coral Paradise Port Dickson. Okey, terletak di jalan pantai Port Dickson yang orang akan pergi disebabkan view dia memang sangat-sangat awesome lah. Dikatakan tempat, bukan dikatakan lah, memang tempat tu kalau korang pergi, kalau acap tengok gambar-gambar dekat sini, pemandangan ni memang cantik disebabkan kedudukan hotel berkenaan lah. Kalau kau nampak dia punya hotel tu, kau tengok keliling dia laut, siapa je tak nak stay dekat situ kan. Di sebaliknya, diorang kata juga hotel tu antara hotel yang berada di jalan utama di Port Dickson. Gitu. So orang-orang Port Dickson tahulah Coral Paradise ni kat mana kan. And diorang kata juga bilik dekat Coral Paradise ni hampir mencecah ke 200 bilik dan boleh muatkan sehingga 300 orang. Kalau korang nak buat seminar ke, kalau korang nak buat apa-apa event ke, korang nak buat apa-apa je lah dekat situ, dia boleh muat sampai 300 orang. And then diorang ada 200 bilik lah. Dan kat situ juga sebenarnya ada beberapa kisah-kisah seram yang telah pun dikongsikan oleh diorang punya tetamu lah, diorang punya guest tu, and diceritakan di dalam sebuah blog. Dan ini Acap nak berceritakan kepada korang. Okey, apa kisah seram dia? Alright, kalau korang tengok beberapa gambar yang Acap payung pasal Coral Paradise ni, korang akan nampak gambar bangunan yang tersegam indah, nampak meriah, nampak style, nampak macam hidup kan. Tetapi kalau korang perasan, kalau gambar ini diambil di waktu malam, di sekeliling Coral Paradise ni ada satu bangunan yang seakan-akan telah mati. Maksudnya bangunan tu tak hidup langsung, kosong, mati. Maknanya building tu memang tak ada orang, tak ada lampu. Dan kalau korang datang secara dekat, korang boleh tengok bahawa bangunan tersebut seperti
agak terbengkalai dan warna cat dia dah mulai pudar. Menurut gas yang ada dekat situ, kalau kau pergi kat building yang gelap atau building yang mati tadi tu, korang boleh nampak kesan air tinggi yang ada dekat bahagian dinding bangunan tersebut. Alah, dia macam banjir lah guys. Maksudnya kalau korang tengok tempat-tempat banjir kan kadang ada kesan air yang dekat dinding tu kan. Diorang kata diorang akan nampak benda tu dekat situ. Tapi menurut sejarah ke apa, diorang ni tak pernah lah ditenggelami banjir setinggi itu. Diorang ada juga terbau bau yang sangat-sangat kurang menyenangkan. Kalau cerita Acap semalam bau ros, bau bunga, tapi kali ni diorang akan terbau satu bau yang sangat-sangat hanyir dan juga busuk bila diorang melalui salah satu kawasan swimming pool yang berada dekat Coral Paradise tu. Menurut diorang juga, diorang tak dapat gali sangat sebenarnya cerita daripada bentuk penulisan, tapi kalau diikutkan cerita-cerita daripada gas, diorang memang kata dia agak meremang sebenarnya untuk korang lalu tempat yang tak tahu kenapa di banyak-banyak building tu sahaja yang kosong. And ada juga yang menyatakan pernah nampak kelibat-kelibat yang tak sepatutnya diorang nampak melintas kat situlah. Tapi belum ada satu lagi penulisan yang konkret dan juga footage yang konkret mengenai Coral Paradise ni. Tapi kalau kita nak cerita pasal keras, kita tengok tempat tu pun kita dah tahulah. Memang nampak semacam guys, memang nampak gelap, tak hidup, suram. Dan kenapa building tu dimatikan ataupun tak bernyawa, tak dihidupkan, itu mungkin ada cerita di balik kisah tu. And kita sendiri pun tak jumpa sampai sekarang. Ya. Kalau tadi kita dah pergi KL, kita dah turun sikit Negeri Sembilan kan. Sekarang kita naik jauh sikit. Nak pergi mana? Tak payah jauh-jauh geng, kita pergi dekat je. Ada orang Perak tak sini? Ada tak? Yup, mengkomong sekalian, ada tak orang Perak sini? Yup, kita nak pergi ke Perak. Acap rasa kebanyakan orang Perak mungkin sedia maklum tentang kewujudan hotel ni dan juga beberapa kisah yang pernah diceritakan tentang hotel ni. Sebab hotel ni memang ternyata keras dan juga jelas. Kat mana tu? Hotel ni terletak di Ipoh, di Jalan Raja di Hilir. Apa nama hotel tu? Tambun Inn Hotel. Dan kalau korang nak tahu, Tambun Inn Hotel ni bangunan setinggi 3 tingkat ni sebenarnya 5 km saja berdekatan dengan lapangan kapal terbang. Dekat Ipoh sanalah. 3 tingkat tu kan, bukan biasa-biasa hotel ni kan. Okey, diorang juga terletak di sebuah pekarangan perumahan dan dikatakan juga berdekatan dengan satu kawasan perkuburan Cina lah, jirat Cina. Walaupun kalau korang tengok daripada luar kan, hotel ni nampak macam kecil je, tapi hotel ni style weh. Dia kecil 4 tingkat and then dia 4 tingkat pula, 3 tingkat. Tapi diorang menawarkan kepada tetamu-tamu diorang 4 jenis package lah, which is tak silap Acap standard, Twin Deluxe, Superior dan juga Family. So kalau korang nak pergi bercuti, aku rasa ini pun salah satu tempat di mana kenapa diorang jadi tarikan pelancong. Sebab ni lah tempat dia senang cari dan juga package-package dia yang sangat-sangat menarik dan promote. Okay, so apa kisah seram yang telah pun berlaku dekat Tambun Inn Hotel ni? Kebanyakan cerita seram dekat Tambun Inn Hotel ni, diorang banyak bermain dengan, kalau korang pernah dengar lah, mesti korang pernah dengar, aku rasa benda ni agak klise juga. Dekat Tambun Inn Hotel ni, kalau korang tengah tidur waktu malam ataupun korang tengah lepak main phone tengah malam, lebih pukul 12, diorang akan bermain dengan lampu. Klik clock. Aku risau je ni. Cerita-cerita sekejap lagi lampu aku terpadam, aku cabut. So itu dia. Kalau dekat Tambun Inn Hotel ni, kebanyakan guest akan complain about lampu. Ada juga yang pernah marah technician dekat situ disebabkan dia syak lah benda ni bukan daripada makhluk halus, tapi datangnya daripada technical tempat tu sendiri. Tapi yalah, bila dicek-cek tak ada masalah apa. Dan versi lain juga, kebanyakan guest diorang pernah terlihat jelmaan wanita yang berada dekat kawasan hotel tersebut. And ada juga di antara mereka yang katanya terdengar bunyi tangisan di sepanjang koridor hotel. Kau bayangkan kau kat sini, bilik kau kat sini, kau jalan sepanjang tu, kau dengar bunyi tangisan yang sangat-sangat ngeri dan menakutkan guys. Selain tu juga, diorang juga pernah ternampak kelibat nenek tua yang keadaannya sangat-sangat ngeri, creepy, nampak macam bongkok gila, sedang berjalan-jalan di sekitar kawasan hotel seolah-olah mencari seseorang. Ada yang cakap dia tengah cari cucu dia. Dan kesinambungan daripada mencari cucu tu, ada juga tetamu yang mendakwa pernah nampak seorang kanak-kanak perempuan kecil berseragam biru suka bermain-main di sekitar
hotel tersebut. Tapi bila dicek, bila dibuat komplain kat reception, memang ternyata cerita ini bukan yang kali pertamanya didengar oleh reception, tapi pernah didengar juga bertahun-tahun yang dulu. So maknanya budak tu memang dah wujud kat situ lama lah. And yang paling ekstrim sekali, kalau malam ni kau check in dekat 307, mungkin pagi besok kau bangun dekat 309. Atau mungkin pagi besok kau bangun, kau dekat lobby hotel, dipindahkan daripada hotel kau sendiri, daripada bilik kau sendiri. Maknanya kau tidur, kau bergali tempat lah. Itu yang paling ekstrim sekali yang pernah berlaku dekat guest diorang. Kalau kau berani tidur lah kat situ. Dan ada sumber yang juga mengatakan dekat tempat ni korang boleh nampak something green. It's not your mother green, bukan. Dia kata dekat tempat ni ada penampakan budak kecil berwarna hijau dekat tingkat 3. Banyak gila kan benda kat sini. And kalau korang buat research pasal Tambun Inn Hotel ni, korang boleh jumpa diorang ni akan tersenarai dalam banyak gila top 10 hotel paling keras dekat dunia Malaysia ataupun tempat-tempat paranormal yang mengandungi entiti ni. Korang pergi lah check. Mesti akan ada petik lah nama ni, senang cerita. Itu yang ketiga. Jom kita move up ke yang terakhir. Macam cakap tadi, yang keempat ni tak lain tak bukan First World Hotel Genting Highland. Kalau kita nak cerita pasal Genting Highland ni, kebanyakannya cerita seram akan datangnya dari Amber Court. Amber Court ni kita tahu lah, kau pernah tengok tak cerita Prince Smith, video Prince Smith, dia pernah tidur kat sana kan, and dia pun membuktikan bahawa tempat tu seram tapi tak ada apa-apa lah. Tapi jarang sekali kita dengar cerita seram atau kisah-kisah seram datangnya daripada First World Hotel ni. Okay, First World Hotel ni macam Acak cakap semalam dekat video semalam, antara hotel paling besar dekat dunia ni, yang ada 7,351 dan pelbagai lift, utara, selatan, timur, barat ada lift dia. Disebabkan juga bilangan bilik diorang yang sangat besar, kadang-kadang diorang tak kenal siapa tetamu diorang yang sampai. Okay, tempat ni kalau korang nak tahu kan, dia dekat dengan itu kasino punya tempat lah. Bila saya ingat pula ni. Okay, kita tukar. Okay, spontan gila kan. Okay, tempat itu kan kasino punya tempat. Lu tahu lah, bila kita pergi main judi mesti ada kalah, mesti ada menang punya mah kan. Sudah judi, sudah kalah, kepala stres, tak boleh fikir apa, susai. Okay, menurut cerita lama dekat area-area First World ni, tempat diorang ni dekat dengan kasino sebenarnya. And then kebanyakan orang yang kalah judi ni, tak kisahlah bangsa apa sekalipun kan, diorang telah mengambil keputusan untuk end their life dekat situ. Kebanyakan kes bunuh diri yang terjadi dekat sini kebanyakannya diorang minum racun, makan ubat berlebihan, overdose ataupun gantung diri lah. Menurut sumber kat sini yang Acap baca, dia kata ada yang mendakwa melihat kelibat terjun dari bilik. Oh gila kau duduk sini, kau tengok depan, tiba-tiba kau nampak ada orang terjun kan. Itu hanya kelibat guys. Another thing dia kata situ, ada juga yang nampak terjun dari tebing hotel dan hilang di udara. Macam mana tu? Lompat-lompat and then disappear. Ada juga yang kata ternampak kelibat di koridor hotel sedang berjalan-jalan seperti mencari sesuatu, dan ada yang kelihatan seperti terbang dari tingkap ke tingkap. Wow and wow kan. Seram gila cerita ni. Okay, macam semalam Acap ada cakap pasal floor diorang yang sangat misteri, which is floor 13 dan juga floor ke-21. Okay, kat sini diorang ada tulis floor 21 ni adalah floor yang paling keras. Orang kata the legendary keras punya tempat lah. Sebab daripada dulu lagi floor ni ditutup and tiada lagi manusia yang sampai kat situ. Kalau kau tengok lift pun, dia tak ada tingkat ke-21 dan juga tingkat ke-13 di bangunan tersebut. Sebab diorang kata ada somehow, kalau kat sini tulis, ada yang terhidu bau kemian selain terdengar bunyi pelik, bunyi tangisan dan juga bunyi rintihan serta lain-lain. Menurut sumber juga, diorang cakap ada kajian yang menunjukkan bahawa kebanyakan roh-roh yang tak tenteram ini adalah datangnya daripada kejadian tanah runtuh, kemalangan dan juga bunuh diri tadi. So banyak roh-roh yang tak tenteram telah pun menghuni tingkat 13 dan juga 21. Yang Acap baca 2019, ada yang kata ada tim paranormal ni cuba pergi ke sana untuk bermalam di bilik tingkat tersebut. Tapi Acap tak tahulah macam mana dia orang masuk kan. And after that, dia orang jatuh sakit. Sampai hari ni tak tahu apa berita dia lah.
And then kat sini juga ada tulis beberapa aktiviti paranormal dilakukan di sini dan beberapa bilik tidak dibuka kerana tetamu akan sakit atau demam sekiranya bermalam di bilik yang dinyatakan. Macam Acap cakap tadi lah. So macam Acap cakap semalam juga ada 2 tingkat ni memang sangat-sangat misteri. And then yalah banyak lagi tingkat yang lain kan. So pilihlah tingkat yang lain. Tak payahlah gatal-gatal. Saya datang sini, saya memang nak stay dekat bilik 13 dan 21. Janganlah, tak payahlah. Alright. So itu saja perkongsian Acap untuk hari ini. Kalau korang lah dalam 4-4 ni korang nak tidur yang mana? Kalau dapat free lah tiba-tiba dapat email, "Hai, korang dapat free stay dekat antara 4 ni, korang nak pilih yang mana?" Kalau Acap mungkin Acap pergi kat First World ni kot. First World ni macam style, dia ada 24 tingkat kan, tapi minta jauh lah. Alright, so itu adalah senarai 4 hotel paling keras di Malaysia. So macam mana pula kepada korang? Mungkin korang ada input ataupun senarai baru, senarai korang sendiri ataupun senarai yang korang tahu, korang boleh share dengan Acap dekat komen. And jangan lupa juga klik subscribe button dekat bawah. And terima kasih sebab dah stay sampai ke hujung video ni. Terima kasih juga yang dah bagi super chat. Terima kasih. Okay, Acap bagi masa sekejap lah untuk korang tekan. Kalau ada yang nak tekan lagi super chat tu, boleh tekan sekarang. Korang boleh bagi gift dekat Acap. Okay, tekan sekarang. Kita lekakan dulu. Alright, korang boleh tekan. Terima kasih Acap ucapkan. Terima kasih. Apa lagi Acap nak cakap? So besok kita akan ada video juga, insyaAllah. So macam tu je lah. Alright, so jaga diri korang, SOP tu semua patuh. Kita macam Acap cakap selalulah, vacation juga. Langkawi dah buka, ingat-ingat lah. So sampai situ je lah video Acap untuk kali ni. Terima kasih semua. Assalamualaikum. See you when I see you. Assalamualaikum. Bye. Dah habis tekan? Dah settle? Okay, dah. Terima kasih.